Dan seterusnya, bagi membincangkan mengenai perkembangan politik MIC, bersama kami adalah pemerhati politik MIC, Ambu Mani Balan. Saudara Ambu, mungkin Saudara Ambu boleh terangkan, nampaknya krisis MIC masih berterusan sehingga Presiden dan juga Timbalan Presiden Barisan Nasional turut campur tangan dan menyuarakan kebimbangan dan menyatakan akan mewujudkan formula untuk menyelesaikan krisis ini. Adakah ini menunjukkan MIC berdepan kesukaran yang besar untuk menyelesaikan masalah parti dia sendiri? Kita nampak apa yang berlaku sekarang ialah konflik dalaman yang semakin berterusan kerana masing-masing mahu mendahulukan kepentingan politik diri sendiri. Apa yang berlaku ialah kita telah mendapat keputusan daripada ROS untuk mengadakan pemilihan semula. Pada ketika Presiden MIC Datuk Seri Palniwilu sedang mengambil beberapa langkah-langkah untuk menangani isu tersebut, kita nampak banyak juga isu-isu sampingan seperti politik ini terlalu kuat, terlalu melampau antara satu sama lain. Dan kita nampak sejak PRU yang ke-12 dan ke-13, undi MIC tidak berapa baik dan masyarakat India masih lagi mempunyai persepsi yang tidak yakin dengan MIC. Justru apa yang berlaku hari ini memang telah memberikan satu tamparan yang kuat kepada MIC. Dan kita nampak Perdana Menteri juga telah memberikan satu kata putus yang cukup kuat pada ketika ini kerana MIC berada di satu persimpangan politik yang cukup kritikal. Dan pada masa ini semua pihak perlu akur apa yang sedang berlaku kerana masyarakat India sedang memerhatikan setiap gerak-geri politik yang sedang berlaku di MIC. Dan seperti mana Perdana Menteri telah memberikan pandangannya, iaitu MIC telah diberikan 2 jawatan kabinet. Dan ini adalah masa untuk bekerja, bukannya masa untuk terus berpolitik ataupun berkonflik antara satu sama lain. Dan pada ketika ini kita nampak MIC sedang mengalami konflik yang berpanjangan, yang sepatutnya tidak berlaku dalam ketika ini. Saya harap apa yang telah diutarakan oleh Presiden dan Timbalan Presiden untuk duduk semeja dan menyelesaikan masalah ini di hadapan Perdana Menteri adalah satu langkah yang paling tepat kerana kita perlu akur bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib adalah Presiden BN, Kapten BN, dan beliau punya segala hak untuk mencampuri urusan dalaman parti sekiranya berlaku sesuatu isu yang tidak baik untuk masa depan BN. Dan adakah Saudara Ambu melihat ketegangan dalam MIC ketika ini merencatkan lagi sentimen pengundi kaum India kepada MIC dan dalam masa yang sama mengganggu-gugat usaha MIC untuk bekerja kepada kaum India? Ya, kita nampak isu ini memang satu isu yang cukup berat kerana MIC telah diberikan tanggungjawab yang khusus oleh BN dan juga Perdana Menteri. Kita nampak banyak juga unit telah ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk kaum India. Hanya di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib saja banyak unit telah ditubuhkan dan telah digerakkan untuk menangani isu permasalahan masyarakat India, khususnya dalam segi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan Perdana Menteri memang telah memberi satu harapan yang tinggi untuk MIC untuk bergerak di peringkat atasan, di peringkat bawahan untuk masyarakat India. Kita nampak apabila Indraf ditubuhkan pada 2007, memang telah memberi tamparan yang cukup kuat kepada MIC. Dan ketika ini dalam tempoh masa yang 5 tahun ini, kita nampak masyarakat India memang ada satu unsur skeptikal terhadap MIC kerana MIC boleh kata mereka memperjuangkan nasib masyarakat India sebagai satu parti dominan dalam PN. Tetapi MIC tidak jangan lupa kerana pengiktirafan yang perlu dapat yang daripada masyarakat India. Mereka tidak boleh mendabik dada katanya kita mewakili masyarakat India, kita punya jawatan yang tinggi. Tetapi sekiranya masyarakat India menolak mereka, apa akan jadi kepada masa depan parti ini? Justru saya harap semua pihak perlu kepada realiti yang sebenar, keluar daripada alam penafian. Dan ingatlah, anda berada di sini kerana masyarakat India. Masyarakat India lah menjadi penawung dan juga penggerak anda. So justru kita perlu elakkan konflik seperti ini berlarutan. Okey, dan juga Saudara Ambu, maaf ya, isu seperti ini bukanlah kali pertama berlaku dan ia berjaya diatasi di bawah kepimpinan bekas Presiden MIC, Datuk Seri S. Samivelu. Adakah isu seperti ini tidak memberi pengajaran kepada MIC untuk melupakan persengketaan dan juga bekerja untuk rakyat?
di era Datuk Seri Samiul kita nampak isu seperti ini memang biasa. Kita nampak macam MIC, kalau dikatakan MIC banyak, orang kata banyak konflik dalam sehingga ada yang kata dilabel sebagai parti baling kerusi satu ketika dulu. Banyak juga isu pemecatan ahli-ahli pemimpin tertinggi berlaku di era Samiul. Tetapi pada masa itu beliau membuat satu keputusan, iaitu beliau kepimpinannya kuat. Beliau control the situation. Now nampak Datuk Seri Parli punya cara yang berlainan. Beliau memberi lebih banyak ruang kepada pemimpin ahli untuk bersuara, bertindak dan mengkritik. Tetapi kebebasan ini digunakan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sihat untuk politik yang masa kini. Apabila parlimen terlalu bersifat pasif dan tidak bertindak, orang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik. Apabila tiba-tiba parlimen menggunakan kaedah yang lebih keras, ada yang tidak dapat menerima kaedah tersebut. Dan pada pendapat saya, ini bukanlah masa untuk menunjukkan kuasa ataupun menunjukkan apa-apa yang kuat. Yang lebih penting ialah kita perlu lihat apakah skop masyarakat parti ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kuasa politik untuk parti ini 5 tahun yang akan datang. Yang itu yang lebih penting. Kita nampak Parlimen punya cara yang lebih tersendiri jika dibandingkan. Saya tidak boleh bandingkan siapa yang lebih kuat antara Samiul dan Parlimen kerana masing-masing satu pasukan. So yang penting ialah kepimpinan itu perlu terserlah. Okey, terima kasih Saudara Ambu Mani Balan.